A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Okay, minggu maaf sebab semalam kurang sihat, so tak buat kelas, tak buat muzakarah. Tidak apa. Minggu lepas kita dapat bincang pasal aqsamul maqbul dan i'tibar, al-i'tibar wal aqsamul maqbul. So kita nak sambung pada aqsamul mardud. Nah, itu hadis-hadis yang ditolak. Kenapa suatu hadis tu dikatakan hadis yang dhaif ataupun maudhu', dan kenapa hadis tu kita tak buatkan sebagai hujjah kecuali pada beberapa keadaan dan beberapa syarat yang ada yang diletakkan ulama. Jadi kita tak nak bincang pasal al-amal bi hadis dhaif. Okey. Kemudian qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Thumma al-mardud. Kemudian hadis mardud. Kemudian hadis mardud maksudnya kemudian mengenai pembahagian hadis mardud. Imma an yakuna li saqrin aw ta'nin. Sama ada hadis mardud itu ditolak sebab ditolak suatu hadis itu adalah li saqrin, disebabkan keguguran, iaitu pada perawi, pada sanad. Keguguran pada sanad, hilang seorang perawi atau dua orang perawi, kita tengok tafsir dia. Aw ta'nin, ataupun ta'annya macam tikam, ataupun kita kata kat sini celaan ataupun kekurangan, kecacatan pada perawi itu sendiri. Fasaqatu. Okey, kita nak bincang pada keguguran pada sanad dahulu. So, nak zoom keguguran pada sanad aja. Okey. Fasaqatu imma an yakuna min mabadi is-sanadi min musannifin. Maka keguguran pada perawi itu, pada sanad itu sama ada berlaku pada awal sanad min musannifin, pada oleh, iaitu bermula daripada pengarang kepada kitab, pada yang mengumpulkan hadis. Sebab kita nak kata, kita nak cek suatu riwayat tu daripada kitab hadis. So kita ni pada zaman riwayah, pada zaman awal ketika tasnif kutubul hadis. Contohnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Daripada kitab tu kita tengok sanad dia. Kat situ yang kita nak tengok adakah berlaku keguguran atau tak. Maka jikalau berlaku maka yang pertama sekali adalah berlaku keguguran itu pada awal sanad oleh musannif, bermula daripada pengarang kitab, atau min akhirih ba'da tabi'in, ataupun berlaku di hujung sanad selepas tabi'in, iaitu pada tabaqah sahabat, maksudnya dihilangkan dihadzafkan sahabat, ditutup nama sahabat, au ghairi dhalik, ataupun selain daripada itu, maksudnya di pertengahan. Fal awwalul mu'allaq, yang pertama itu dinamakan sebagai mu'allaq. Maksudnya mu'allaq itu adalah suatu hadis yang berlaku keguguran pada sanad pada awal hadis daripada musannif. Contoh Al-Bukhari, contohnya Abu Dawud terus pada Asy-Syafi'i. Nanti kita tengok contoh. Sedangkan Abu Dawud dan Asy-Syafi'i tidak pernah bertemu, dihilangkan seorang perawi, tidak hidup satu zaman. Wasani al-mursal, adapun jikalau yang dihadafkan itu adalah sahabat, maka dinamakan sebagai mursal. Wasalith, maksudnya jikalau suatu hadis itu bukan berlaku pada keguguran sanad itu bukan berlaku pada awal, iaitu selepas musannif, ataupun tidak berlaku pada akhir, iaitu selepas tabi'in. In kana bithnaini fasa'idan ma'at tawali fa huwa al-mu'dal. Jikalau dua orang atau lebih secara berterusan, secara berturutan, bitawali, berterusan, fa huwa al-mu'dal, itu dinamakan mu'dal. Wa illa fal munqati'. Jikalau bukan sebegitu, maka dinamakan al-munqati'. Thumma qad yakunu wadihan aw khafiyan. Dan boleh jadi suatu hadis itu, keguguran pada suatu hadis itu jelas ataupun tersembunyi. Fal awwalu yudraku bi adabi talaqi. Yang pertama sekali iaitu maksudnya saqtu jaliyah, keguguran yang jelas itu diketahui dengan dua orang itu tidak pernah berjumpa. Tidak pernah berjumpa. Wa min thamma ihtija ila tarikh. Maka oleh itu, untuk mengetahui yang pertama itu, yang itu keguguran yang jelas itu, maka kita kena mengetahui tarikh.
Wathani al-mudallas, yang kedua itu al-mudallas maksudnya aqsam untuk yang khafi adalah mudallas. Wa yaridu bi sirati tahtamil al-luqi, dan diriwayatkan hadis yang mudallas itu dengan satu sirah ketika ada, maksudnya ketika berlaku ada, sirah ada dia adalah sirah yang muhtamilah, boleh jadi berjumpa ataupun tidak. Ka'an wa qala, seperti an dan qala. Wa kadzal mursalul al-khafiyyu min mu'asir lam yalqi. Begitu juga mursal khafi, iaitu merupakan suatu hadis daripada orang yang hidup sezaman akan tetapi tidak berjumpa. Okey, kita tengok satu-satu. Mu'allaq, yang pertama sekali mu'allaq. Mu'allaq ialah digugurkan perawi daripada awal sanad, iaitu bermula daripada pengarang kitab, sama ada seorang perawi atau lebih, walaupun digugurkan seluruh isnadnya. Maksudnya, contoh kita ambil hadis tu daripada Musnad Imam Ahmad. Okey, nak bagi dulu sanad yang sepenuhnya kita ambil ialah Ahmad daripada Asy-Syafi'i, daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, so kita tengok contoh ni. Ahmad terus pada Malik, sedangkan Imam Ahmad tidak berjumpa dengan Imam Malik. So jelas kat sini berlaku keguguran sanad. Macam ni kita tahu? Tu kita nak tengok tarikh perawi itu sendiri. Bila wafat, bila lahir, logik ke boleh bertemu, semuanya sebagainya. So Imam Ahmad, antara Imam Ahmad dan Malik digugurkan seorang perawi, iaitu Asy-Syafi'i. So kita katakan hadis ni mu'allaq. Boleh juga hatta kalau Imam Ahmad kata qala Rasulullah SAW pun mu'allaq lah. Maksudnya dia gugurkan seluruh sanad daripada Asy-Syafi'i sampai Ibnu Umar, ataupun ditinggal Ibnu Umar an Rasulullah SAW, ataupun terus kata an-Nafi' an Ibnu Umar an Rasulullah, dia hazafkan juga Malik. So semua ni adalah wujuh bentuk-bentuk mu'allaq. Okey, kenapa hadis yang berlaku keguguran pada sanad ini kita tolak? Sebab kita tak tahu siapakah yang dihazafkan tu. Boleh jadi yang dihazafkan itu adalah seorang yang thiqah, boleh jadi juga orang yang dhaif. So sebab kita tak tahu ni lah, kita tolak suatu hadis yang digugurkan perawi, kecuali jika datang dengan jalan lain yang menguatkan hadis tu, iaitu dengan iktibar, dengan syawahid dan mutaba'ah, menguatkan satu sama lain, maka kita terima hadis tu. Kemudian mursal ialah digugurkan perawi pada hujung sanad, iaitu digugurkan sahabat, iaitu tabi'in, meriwayatkan secara terus daripada Rasulullah SAW tanpa menyebut nama sahabat. Contohnya Nafi' an Rasulullah SAW. Sedangkan Imam Nafi' tak jumpa Rasulullah SAW. Imam Nafi' adalah tabi'i, dia mesti ada seorang sahabat. So Imam Nafi' dan Rasulullah SAW ni yang dikatakan ada mutalaqi, mereka confirm tak berjumpa. Bila tengok kepada tarikh, bila tengok kepada sejarah, confirm mereka tak pernah berjumpa satu sama lain, atau syekh dan anak murid tu tak pernah bertemu. So kat sini jelas lah, wadih yang bahawa ini adalah berlaku inqita' sanad, iaitu terputus sanad. Okey, kita katakan sahabat tu semua adil. Kullu sahabah udulun, semua sahabat itu adil. So apa masalah pada Nafi' an Rasulullah SAW? Sebab kita tak tahu antara Nafi' dan sahabat tu ada tabi'in lain tak? Kerana kita ada ihtimal bahawa Nafi' tak meriwayatkan daripada sahabat. Imam Nafi' boleh jadi diriwayatkan daripada tabi'in yang lain, dan tabi'in yang lain tu meriwayat daripada sahabat. So pada sahabat kita memang tak bahas adakah mereka adil atau tak, sebab semua sahabat lah adil dan diterima riwayat mereka. Akan tetapi tabi'in yang disembunyikan ni, yang ada kemungkinan ada seorang tabi'in lain yang disembunyikan, ini yang kita tak tahu apa status dia. Tapi ada juga sebahagian marasil yang dijadikan hujjah. Contohnya mazhab Syafi'i menggunakan marasil Sa'id bin Musayyab. Tapi ini berbahasa yang tinggi lah. Ni kita tak perlu bahas lah, sebab rayah daripada Mudzakarah ni pun sebab kita nak yang mudah-mudah je kan, nak setakat faham istilah. Kemudian mu'dal atau mu'addal. Mu'dal berlaku keguguran pada perawi seramai 2 orang atau lebih secara berurutan. Contoh kita ambil sanad tadi ialah Ahmad an Syafi'i an Malik an Nafi' an Ibnu Umar an Rasulullah SAW. So kat sini bagi contoh
Ahmad an Ibn Umar semata-mata. Maksud kat sini berlaku 3 orang secara berturut-turut, iaitu Asy-Syafi'i, Malik dan Nafi'. 3 orang berturut-turut. So kat sini berlaku mu'dal. Lepas tu bila tengok dari wajah yang lain juga, Ahmad terus menghadafkan Asy-Syafi'i. So kita katakan kat sini pula berlaku mu'allaq. So berkumpul dua jenis kedhaifan pada sini, iaitu mu'allaq wa mu'dal. So hadis ni kita ada mu'dal wa mu'allaq sekali. Kemudian munqati'. Okey. Ni kena intibah tu lah, sebab munqati' yang dibawa kat sini adalah munqati' di sisi Ibn Hajar. Ni kerana slide yang anda buat ni lebih kepada syarah Syekh Muhammad Bajabir lah. Dia cari kat YouTube. Lebih kepada terjemahan kepada syarah dia. So, first ini apa yang dikatakan. Dan bila kita tengok kepada Nuzhah, ini juga apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar ketika mensyarahkan bab munqati', iaitu berlaku keguguran seorang rawi sama ada pada satu tempat sahaja atau lebih, akan tetapi tidak berlaku secara berurutan. Okey, adapun kalam yang ni mungkin nanti kalau antum belajar lebih dalam, mungkin ada yang kata munqati' tu semata-mata inqita' sanad, tak kisah berlaku. So kalau inqita' sanad semata-mata, mu'dal pun munqati', mu'allaq pun munqati', hatta mursal pun munqati'. Tapi di sisi Ibn Hajar, hadaf perawi itu satu perawi, iaitu keguguran sanad, keguguran perawi itu mestilah seorang perawi sahaja, sama ada pada satu tempat atau lebih pada sanad itu, akan tetapi tak berlaku secara tawali, tidak berlaku secara berurutan. Contoh kita ambil ni, kita tambah Imam Abu Daud kat bawah, Abu Daud daripada Imam Ahmad. Antara Imam Ahmad dan Malik tu dihadapkan Asy-Syafi'i. So seorang perawi antara Ahmad dan Malik adalah seorang perawi. Atau Malik dan Ibn Umar tu pun dihadapkan Nafi'. So antara Malik dan Ibn Umar adalah dihilangkan satu perawi, Ibn Umar dan Rasulullah SAW. Maka kat sini kita kata munqati' di sisi Ibn Hajar lah. So dikatakan wadih yudraku bi adami talaqi, iaitu perawi itu bila kita nak daripada tarikh mereka, mereka confirm secara pasti tak bertemu langsung. Mereka tidak mu'asarah, mereka tidak juga luqi, mereka itu tidak hidup satu zaman dan mereka tak juga berjumpa. Sebab apa? Kita akan tengok pada khafi, keguguran perawi secara khafi, itu secara tersembunyi. Soal boleh tersembunyi, kita tengok. Yang pertama sekali adalah al-hadith al-mudallas. Okey, tadlis. First kita kena faham tadlis tu apa. Tadlis adalah seorang perawi meriwayatkan hadis daripada syekhnya apa yang dia tidak dengari daripada syekhnya. Maksudnya dalam hadis mudallas, mudallis itu yang orang yang melakukan tadlis itu, dia punya hubungan dengan syekh dia ialah dia bertemu dengan syekh dia dan hidup sezaman dengan syekh dia. Ya, bertemu maksudnya dia memang mengambil hadis daripada syekh dia. Contoh dia, syekh membacakan 100 hadis dalam satu majlis. Kemudian si fulan, iaitu mudallis itu, dia keluar daripada majlis itu sebab hadis ke-50. Maksudnya dia cuma dengar hadis 1 sampai 50 je. Hadis 51 sampai 100 dia tak dengar. Akan tapi bila riwayat, dia ada riwayat hadis yang ke-70. So kat sini kita kata hadis yang 70 tu yang diriwayatkan tu adalah hadis mudallas. So perawi mudallis ini kebiasaannya mereka akan meriwayatkan dengan satu sirah yang kita panggil sebagai sirah muhtamilah. Sirah tu kita bila kita tengok, boleh jadi perawi memang dengar daripada syekh dia, boleh jadi perawi tak dengar daripada syekh dia, iaitu sirah an ataupun anna fulanan qala an. Contohnya kita kata Nafi' an Ibn Umar ataupun Sufyan an Nafi' an Ibn Umar dengan sirah an. Sebab nanti kita akan tengok sirahul ada. Contoh sirah yang tak muhtamilah macam mana? Sirah yang sarihah, yang jelas. Contoh sami'tu. Sebab tu jikalau mudallis itu meriwayatkan dengan suatu hadis yang dia tak dengar pun hadis tu, tapi dengan sirah yang sarih, sirah yang pasti, jazam. So dia hadatsani atau sami'tu, maka dia akan dikira sebagai kadzab lah, kerana dia menipu. Dia tak dengar pun hadis tu, tapi dia riwayat dengan sirah yang jazam, yang menunjukkan berlakunya sama', menunjukkan berlakunya dia mendengar hadis tu daripada syekh dia, maka dia akan dikira sebagai penipu lah. Sebab tu mudallis dia meriwayatkan dengan sirah an atau an ataupun sirah muhtamilah, yang menunjukkan boleh jadi sirah itu menunjukkan sama', boleh jadi menunjukkan tak berlaku sama'.
Dan sebenarnya akan ditunjukkan apakah hukum an-anah ni, maksudnya kita meriwayatkan secara an-an, cara umum dia sirah an atau sirah muhtamilah ini kita ambil sebagai menunjukkan sama, selagi mana yang menggunakan sirah ni bukanlah seorang perawi yang mudallis. So apa hukum mudallis, riwayat mudallis, orang yang mudallis ni? So kalau dia riwayat dengan sirah yang sarih, maka dia terima. Contoh Sufyan, qala Sufyan haddathani Nafi', dia kata haddathani, so kita terus terima, maksudnya dia memang betul-betul dengar. Tapi kalau dia riwayat dengan sirah muhtamilah, maka kita tolak, sebab boleh jadi dia tak dengar, maksudnya dia hazafkan wasitah. Contoh dia, kita hadir sama-sama, contohnya Ana dan Izham pergi kelas sama-sama, tapi Ana keluar awal. So bila Ana masuk balik kelas, Syekh dah pergi lah, Syekh dah habiskan kelas. So Ana pergi kat Izham bacakan balik hadis yang Syekh baca yang aku tak dengar tadi. So tapi bila aku riwayat, aku terus kata an Syekhin, daripada Syekhku, aku hilangkan Izham. So kat sini macam benda yang sama kita bincang pada Sabtu Firawi, benda sama je. Kita dhaifkan sebab kita tahu adalah tu mahdhuf. Kita tak tahu orang yang dihazafkan tu adil ke tidak. So kalau adil, kalau kita tahu keadilan yang dihazafkan tu, so tak ada masalah, kita terus terima. So tu kita tengok, kecuali beberapa mudallis seperti tadlis Sufyanain. Ni kalau tengok, kalau kita bahas lebih dalam bab tadlis ni, kita baca lebih banyak pasal tadlis, kita jumpa benda ni. Sebab apa? Sufyanain, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah yang anda dengar daripada Dr. Razimi, dia tidak akan melakukan tadlis kecuali yang ditadliskan itu mesti orang yang thiqah. So keadaan ni, kita tahu siapakah orang yang mahzuf itu adalah orang yang thiqah. So kita terus terima hadis dia. Sebab apa? Sebab bila kita dah tahu yang mahzuf, dan kita tahu, sebenarnya kita nak tahu status yang mahzuf tu je, adakah dia thiqah atau dia tak thiqah. So bila kita tahu dia thiqah, kita terus terima, tak ada masalah. Kemudian irsalul khafi, perawi meriwayatkan suatu hadis kepada syekh yang hidup sezaman, maksudnya muasir, akan tetapi mereka tidak bertemu. Contoh dia, perawi itu tinggal di Syam, syekh pula tinggal di Mekah. Perawi tak pernah ke Mekah, mungkin sebab kefakiran, maksudnya waktu haji pun dia tak ke Mekah, dan syekh pun tak pernah ke Syam, maksudnya dia orang tak pernah bertemu, tapi dia orang hidup sezaman. Pada orang yang membaca tarikh semata-mata, orang yang baca sejarah, belajar cuma baca tarikh wafat, tarikh milad semata-mata, dia kata perawi ini hidup sezaman. Tapi orang yang betul-betul tafannan dalam bidang hadis, dia tahulah rihlah orang tu macam mana, dia pergi ke tak ke tempat tu, dia pernah berjumpa atau tak. Sebab tu dikatakan irsalul khafi, sebab dia lebih daripada sekadar mengetahui tarikh. Kita kena tahu lebih mendalam tentang perawi tu, tentang rihlah dia dan sebagainya. So kat sini dia hidup sezaman, tetapi dia tak pernah bertemu. Maksudnya antara dia dan syekh dia tu mesti ada perbezaan sebab mereka tak pernah bertemu. Okay, macam tu lah. Bersamaan antara kedua-duanya mudallas dan mursal khafi. Mursal khafi, kalau nak panggil nama hadis tu, kita panggil hadis al-mursal al-khafi, hadis yang diirsalkan secara khafi. Yang persamaan antara mudallas dan mursal khafi ialah diriwayatkan kepada syekh yang hidup sezaman, syekh al-mu'asir lahu. Kemudian kesamaan dia juga, dia riwayatkan sesuatu yang dia tak dengar daripada syekh dia tu. Perbezaan, kalau mudallas, perawi pernah bertemu dengan syekh, pernah mengambil hadis daripada syekh. Akan tetapi mursal khafi maksudnya orang yang melakukan irsal tu lah. Mursal khafi tak pernah bertemu dengan syekh dan tak pernah pun mengambil hadis daripada syekh. Itu beza antara mudallas dan mursal. Cukup sampai situ sebab ni adalah kekurangan pada rawi. Kita masuk pada soalan, InsyaAllah. Mudallas ada beberapa contoh. Kalau nak bincang pun boleh bincang kan, tapi cuma tak masuk video. Sebab nak baca secara slow bab contoh-contoh mudallas, sebab nak baca daripada tadrib rawi. Okay, kalau ada soalan. Fi. Sila. Kau nak tutup recording dulu. Tak boleh tanya dulu. Dia apa nama dia yang, contoh kan mudallas ni, contoh
Aku ambil daripada kau daripada Syekh. Uh, Contohlah, okay. Dalam kes ni, okay. Haziq Okay. ambil daripada aku, aku ambil daripada kau. Okay. Kau ambil daripada Syekh lah. So, Haziq, dia buat tadlis, tapi dia buat tadlis dekat engkau. Okay, itu contoh pada tadlis taswiyah. Nanti kita tengok. Dia panggil apa? Taswiyah. Taswiyah. Nanti kita tengok. Lepas recording habis nanti aku bacakan. Okay. Ada soalan lain? Abang Zakur, lama tak jumpa. Tak ada soalan Kalau tak ada soalan nak off record. Okay, Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.